Assalamualaikum Tok. Saya ni hari ni datang Tok. Sebenarnya nak tanya pasal benda lain Tok. Tapi tiba-tiba Tok ada macam cerita panas Tok. Kan? Saya datang nak tanya pasal JST Tok. Tapi ada lagi panas dari JST Tok. Okay Tok, saya nak tanya Tok. Betul ke bosku ni kahwin lain Tok? Cuba Tok komen sikit Tok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni saya nak kupas tentang GST GST ya. Tapi ada panas sikit. Sementara tu saya tak boleh tahan orang hantar WhatsApp banyak sangat pasal apa ni bosku apa? Kahwin baru Okeylah. Ada beberapa orang hantar gambar macam-macam gambar ni macam-macam gambar. Macam-macam tu. Tiba-tiba pula ada orang hantar macam-macam gambar. Tadi pun sempatlah jumpa dengan bosku kan. Sebelum ni sebenarnya dah adalah orang bertanyakan dengan saya dan kita pun dah buat siasatan. Dan tadi dapat pengesahan daripada bos. Tak ada. Tidak ada. Saya nak beritahu bosku tak ada bini baru. Bini dia the one and only Datin Sri Rosmah Mansur. Korang ni tak tahu lah. Dia orang ni dia macam loving couple loving couple. So geng-geng yang buat fitnah ni hentikanlah hentikan. Pula tu yang dituduh, yang dikatakan merupakan isteri baru isteri baru Datuk Seri Najib ni ialah isteri orang. Seorang tu nama dia Shima Shima ataupun Shima Zara Zara Shima. Seorang ketua konsultan sebuah syarikat pelaburan AIA dan usia dah 50-an lah rumah aku pun 20 lebih kan. Takkanlah bosku cari yang 50-an. Korang ni pun cubalah cerdik sikit. Nak cari pun biarlah betul tu kan. Ala-ala cerdiklah sikit. Ala-ala menyuruh kasam. Ini budak ni orang ni ialah isteri kepada Fauzi Marzuki dulu. Dah berpisah dan dia dah kahwin lain Kebetulan saya punya sahabat ni Nik Nuri, anak buah saya, dia adalah kawan kepada Shima ni dah dekat 14 tahun. Dan dia dah hubungi dengan Shima ni, tanya betul ke tentang khabar angin ni. Dan Shima pun terkejut Shima pun terkejut tentang fitnah ni. Dia kata kau gila ke aku nak buang mana lelaki aku ni dia pun terkejut sebab dia dah ada lelaki. Mana dia boleh ada lagi seorang lelaki lelaki boleh ada dua lelaki perempuan tak boleh. Nak beritahu lah. Yang seorang lagi ni nama dia Haiza Ni pun lagi panas ni tu. Ni pun boleh tahan juga, degil kan. Selalu nak menempel ambil gambar je. Yang ini pun saya nak beritahu lah ini pun dia ni selalu ikut kita, selalu pergi mahkamah, selalu pergi ke program-program UMNO dan sebagainya. Ini pun bukan ada apa-apa hubungan, tapi kadang-kadang dia ni pun boleh tahan. Dia letak gambar dia dengan gambar bosku tu letak kat picture profile dia kan. Ini memang Cik Naas lah. Orang macam ni Cik Naas memang terdedah lah pada orang mengatakan yang dia ada hubungan dengan bosku ni kan. Tapi tak ada. Jadi itu je lah komen yang saya boleh bagikan. Saya rasa cukup lah. Lebih daripada cukup lah. Kita pergi. Dan jangan bimbang kalau bosku ni pertama memang tak masuk akal lah sebab mungkin ramai tak tahu tentang macam mana hubungan romantik antara Datuk Seri Najib dengan Datin Sri Rosmah ni lah. Tapi saya nak beritahu hubungan mereka ni dia macam orang putih sikit dia boleh jalan pimpin tangan. Kalau duduk kat sofa dia boleh dia boleh pimpin tangan kadang-kadang suap
makan. Walaupun usia dah 60 lebih tahun. Memang living couple lah tu. Living couple Jadi cari jalan lain lah kalau nak fitnah bosku. Itu je. Okey. Kita pergi kepada tajuk kita pada malam ni. Tajuk asal dia tu. Tajuk kita pada malam ni. Ya. GST tu GST. Okey. Saya tanya tu, apa komen Datuk bila Tan Sri Muhyiddin bagi statement, dia kata dia nak laksana balik GST ni tu selepas dia patah balik pada SST dulu. Pertama sekali saya rasa saya nak ucap tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin kerana apabila beliau mengeluarkan kenyataan beliau mahu melaksanakan balik GST tu, ini jelas satu pengakuan bahawa beliau ketika berada di dalam Pakatan Harapan telah melakukan satu kesilapan besar. Telah melakukan satu kesilapan besar kerana apabila negara kita sudah melaksanakan GST, kita patah balik buat SST, ada beberapa perkara berlaku. Kesan dia yang pertama ke atas negara. Negara telah kehilangan hampir 30 bilion satu tahun. 2014 pendapatan hasil SST ialah sebanyak 18 bilion. 2017 pendapatan hasil GST ialah 44.3 bilion. So bezanya 26.3 bilion. Dan setiap tahun ni pertambahan hasil di GST ni hampir 3.9, lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak. Jadi roughly saya boleh katakan kita kehilangan lebih kurang dalam 30 bilion bila kita hapuskan GST dan patah balik ke SST. Ini pertama. Yang keduanya, kita telah menyebabkan kita juga kehilangan cukai pendapatan daripada sistem percukaian yang efisien, sistem percukaian yang self-policing. Dia mengawasi diri dia sendiri. Kenapa saya kata begitu? Sebelum ni orang bayar income tax, ada setengah-setengah yang ialah memang biasa menipu ni. Peniaga-peniaga ni kadang-kadang menipu. Betul. Bila dia dapat income dia, satu tahun revenue dia 1 juta, dia declare 200,000. Betul tak? Betul. Boleh tak kita cek? Jumlah perniagaan lebih daripada 7,000 lebih. 7 dah lama kita tinggalkan Kementerian Kewangan 7,000 lebih atau 7 juta lebih jumlah perniagaan 7 juta lebih dan kaki tangan kerajaan pun baru 1.6 juta dan kaki tangan LHDN lagilah kecil kan. Jadi macam mana kita nak memantau semua sekali syarikat-syarikat sama ada mereka ni betul-betul declare income tax ataupun tidak. Tetapi masa kita melaksanakan GST dulu, ketika tu satu kelebihan dia, ketika GST dilaksanakan, setiap kali kita beli barang, kita bayar cukai input. Maknanya kita bayar cukai bila membeli bahan mentah. Di situ saja kerajaan sudah tahu berapa banyak cukai yang kita bayar untuk membeli bahan mentah kita, dan kerajaan dah boleh predict, dah boleh jangkakan kalau kita dapat jual kita punya barang tu, berapa kita punya hasil jualan, sales kita tu dah boleh dianggarkan. Jadi orang yang jual dia punya revenue 1 juta, dia tak boleh declare 200,000, 300,000 macam dulu. Itu benda-benda yang menyebabkan bila patah balik kepada sistem percukaian yang lapuk. Jadi cuba bayangkanlah, ada 170 buah negara, hanya Malaysia dia bloody full yang melaksanakan sistem SST balik semula. Patah balik tu. Yang patah balik. Negara lain tak buat. Tapi ni lagi pelik tu. Jadi kena patah balik ni tu. Ya tak apalah. Sekurang-kurangnya kita patah balik, kembali buat benda yang betul. Yang ini kita kena sokong lah. Betul. Bab dia dah mengakui dia dah buat silap. Sebab dia terlibat turun demonstrasi semua ni. Betul. Bantai sebelum dia, masa dia dalam kerajaan, dia antara orang yang turut menjelaskan kenapa GST itu penting, kan? Tetapi bila dia
menyertai pembangkang, dia turun demonstrasi bantah GST dan sekarang bila dia ada dalam kerajaan, dia nak buat GST. Jadi dalam arti kata lain, dia mengakui dia dah buat kesilapan. So kita kena sokong. Benda yang baik dia buat, kita kena sokong. Sebab benda ni akan banyak membantu untuk menjana pendapatan negara. Saya nak beritahu Datuk Seri Najib, salah satu benda yang dia buat bila dulu dia ambil alih pentadbiran negara 2009, kebergantungan Malaysia pada sumber petroleum ialah pada kadar 41%. 2009. Tetapi dia dah nampak bila kita terlalu bergantung pada sumber petroleum ni, satu hari nanti kita akan ada masalah kalau harga petroleum tu jatuh. Betul. Jadi apa yang dia buat? Dia diversify our source of income. Dia mempelbagaikan sumber pendapatan. Dan bila dia buat rasionalisasi subsidi yang pukal ditukar kepada subsidi bersasar, dia laksanakan GST, benda-benda macam ni menyebabkan pada tahun 2017 kebergantungan kita kepada sumber petroleum, 2016 macam tu, tinggal 12% saja. 12%. Dan walaupun kebergantungan kita pada sumber petroleum hanya 12%, kerajaan kita tak bungkus. Tak jatuh. Sebab 2014 September, bila mereka menghasilkan shale oil, minyak daripada perahan batu warna hitam yang dipanggil shale ni, ketika itu ada lambakan minyak di pasaran, harga minyak jatuh. Merudum. Menyebabkan harga minyak dunia jatuh, dan harga minyak dunia jatuh, kita punya pendapatan negara pun jatuh. Dan benda tu sebenarnya sekarang ni sedang berlaku. Bila berlakunya COVID-19 ni, ketika Lim Guan Eng membentangkan belanjawan 2020, ketika itu dia mengunjurkan kita punya harga minyak, harga minyak mentah dunia ialah pada tahap $60 satu barrel. Tetapi hari ini sudah $32 satu barrel. Dan Saudi sudah memaklumkan yang dia mungkin akan jual pada $20 satu barrel. Ini sangat bahaya sebab saya nak beritahu kos untuk produce shale oil $50. Menggerudi dasar laut mengeluarkan minyak cara konvensional, cara lama ini $30. So bila Saudi jual minyak $20, that is below market value, ataupun below dia bukan market value, below cost. Kan? Jadi kalau Saudi dah jual macam tu, negara lain termasuk Malaysia terpaksa ikut. Kan? Dia akan memberi kesan kepada harga pasaran minyak dunia. Jadi kita kena ingat pendapatan kita hari ini akibat daripada diambil alih oleh Pakatan Harapan, kebergantungan kita hanya tinggal 12% zaman Datuk Seri Najib dulu, sekarang dah balik semula 40 lebih persen. Kesan dia ni amat dahsyat. Jadi kenyataan Tan Sri Muhyiddin untuk kembali melaksanakan GST ni, saya rasa sangat bertepatan. Cuma rakyat ni dia kena rasional. Dulu bila mereka tidak rasional, bila kita nak buat benda yang baik, tetapi mereka telah percaya dengan momokan pembangkang bahawa GST itu tak bagus dan sebagainya. Dan kebetulan ketika itu peniaga-peniaga DAP ni dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kerajaan dengan menaikkan barang sesuka hati, dan penguatkuasaan gagal untuk mengekang kenaikan barang sesuka hati ni. Ini menyebabkan pelaksanaan GST itu membawa padah kepada kerajaan. Jadi sekarang ni rakyat kena bijaksana. Kita dah pernah membantah GST sekali. Akhirnya apa kita dapat selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Jadi jangan buat mistake yang sama. Bila kerajaan hari ini nak buat balik GST, kita kena tenang, kita kena sokong. Sebab benda ni 170 buah negara dah buat dan tak ada satu negara kecuali Malaysia. Kalau benda ni tak bagus, takkan lagi 169 buah negara ni tak patah balik. Betul. Kenapa hanya Malaysia je? Yang itu yang kita kena faham. Okey.
adakah kita akan berpatah balik kepada 6% tu? Boleh tak kalau kita kurangkan sikit kadar GST ni tu? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tanya saya, tak boleh. Sebabnya dulu Mukhlis Mahathir dia pernah cadangkan ketika dia Menteri Besar zaman kita dulu, dia cadangkan 3%. So kalau 3%, maknanya kita punya income ketika tu dia tak banyak beza. Mana ekstra dalam 15 bilion saja. Ekstra dalam 15 bilion ataupun lebih kurang 13 bilion to be specific at that time. So tak berbaloi. Sebab kalau kita kaji daripada mula, cadangan memang kita nak buat 4%. Cadangan asal. Tetapi bila Datuk Seri Najib bagi arahan kepada Kementerian Kewangan, kalau nak laksanakan GST ni, pastikan rakyat yang berpendapatan rendah ni tidak terbeban. Jadi apa yang Kementerian Kewangan buat, dia tengok pola bagaimana rakyat yang berpendapatan RM2,000 ke bawah ni membelanjakan gaji dia. So kita dapati rakyat yang RM2,000 ke bawah ni, dia belanjakan gajinya 60 hingga 70% digunakan untuk membeli barang-barang keperluan asas. Beli beras, beli gula, beli susu tepung anak ni beli gandum, beli minyak masak, sayur, ayam, itik, kambing, lembu, susu, pampers. Ini jadi barang-barang ni kerajaan klasifikasikan sebagai perbekalan sifar. Maknanya dia zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Kemudian lagi 30 hingga 40% gaji dia orang ni dibelanjakan untuk hantar anak pergi sekolah, hantar anak pergi universiti, pendidikan, hantar anak pergi ke klinik, kesihatan, bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, untuk perbankan. Ini benda-benda yang dimasukkan dalam kategori perbekalan dikecualikan, exempted product. So benda ni tak ada GST. Tapi barang-barang keperluan yang dipanggil kehendak, barang kehendak, standard, perbekalan standard, baju, perabot, television, semualah, semua ada 6%. Jadi itu sebabnya kita terpaksa daripada peringkat awal 4%, tapi semua orang kena, semua barang kena 4%. Itu lebih memerikkan kerana orang yang susah pun hampir semua barang dia kena. Tetapi sekarang ni nak pastikan orang yang berpendapatan rendah ni, barang-barang yang banyak dia beli ni, barang keperluan asas ni, zero rated dengan exempted, maka kita naikkan GST itu kepada 6%, barulah kita ni. Malaysia ni kita dah kaji GST terlalu lama. 33 tahun. 1985 lagi, 1983 tak silap saya, sebelum kita laksana tahun 2015. Kita dah hantar kita punya pegawai kita punya penyelidik pergi ke Korea Selatan untuk kaji macam mana Korea Selatan melaksanakan GST zaman Tun Daim jadi Menteri Kewangan 1983. Bermakna Atuk daripada dulu dia pun nak GST. Dia pun nak laksana GST. Tapi tahun 1985 batal. Tangguhkan. Zaman Anwar 92 diumum nak laksana GST, lepas tu batal. Tak boleh buat. Zaman Pak Lah pun 2008 nak laksana, sebelum tu dia kata nak laksana, tapi disebabkan krisis ekonomi 2008 batal. Cuma zaman Datuk Seri Najib dia laksanakan. Tapi memang harga yang kita bayar tu tinggilah. Harga sebuah parti. Kita kalah pilihan raya lah. Bila tak manage betul. Okey tu. Datuk rasa tu Tan Sri Muhyiddin ni sebelum dia nak buat keputusan nak tukar balik kepada GST ni tu, Datuk rasa dia dah fikir masak-masak ke tu? Saya rasa dia dah fikir masak. Macam saya cakap lah, kita ni paling lama 33 tahun kita kaji tentang nak laksana GST sebelum kita buat. Dan dia saya rasa dia pun tahu tentang kelebihan GST ni.
Tapi ketika dia berada di dalam pakatan, disebabkan GST ni adalah benda yang cukup terkesan. Sebab bila laksana GST ni, peringkat awal ni memang mesti barang akan naik harga sikit. That's why bila kita mula-mula laksana GST tu, kita ada bagi BRIM tambahan. Mula-mula kan kita bagi RM500. Kita ada tambah, mula-mula dah sampai 500 ke 600? 600 tu. Sebab dia ada tambah lagi RM300 BRIM, bagi BRIM GST pada tahun 2015 tu. So ini menyebabkan, ini untuk top up lah, untuk top up, sebab kita memang jangkakan memang ada sedikit peningkatan kos sara hidup rakyat ni. Kadar inflasi pun akan ada sedikit kenaikan di peringkat awal pelaksanaan GST tu. Kalau itu hari kita dah lalui tempoh tu, kita tak start balik macam sekarang kan. Benda ni kita dah berlalu tau. Dia dah jadi stable. Tapi bila dah batal, lepas tu kena start balik sistem percukaian baru ni, memang banyak benda lah yang nak kena fikirkan. Okey tu. Macam harga barang tadi Dato' cakap memang mungkin akan ada kesan lah bila kita batal balik. Tapi pasti harga barang pasti akan ada kesan. Tetapi pada hakikat dan realiti dia, kalau kita tengok hari ni dari segi apa kelebihan GST, kalau kita tengok dari segi kos pengeluaran sebelum ni, kalau dulu kita ada setiap kali barang tu keluar saja daripada kilang, barang ni ada cukai jualan. Setiap kali daripada pengilang pergi ke pemborong, pemborong pergi ke peruncit, bila diorang ni dia markup sekali dengan cukai jualan tu. So ini menyebabkan cukai jualan tu dia ada cukai bertindih, cukai bertingkat, dan dia ada banyak lagi kesan-kesan sampingan, cukai berganda dan sebagainya. Tapi bila kita laksana GST ni, benda ni dia clear. So dari segi kos tu, kebanyakan barang tu sepatutnya lebih murah di bawah GST berbanding dengan di bawah SST. Ini benda yang kita kena faham. Tetapi bergantung juga, adakah GST yang nak dilaksanakan oleh kerajaan ni masih dalam model acuan kerajaan BN dulu, ataupun dia buat GST kod acuan lain. Macam GST di Singapura, semua barang standard price, semua 3%. Masa dia mula-mula start buat. Tapi bila dia sedar 3% tu tak cukup, dia naikkan kepada 7%. Kita tak nak ikut Singapura. Dan kita pun tak nak ikut macam Thailand. Thailand started dengan 10%. Dia start dengan 10%, kemudian sekejap jalan dia sedar rakyat marah apa semua sekali, rakyat bising, dia turunkan balik pada 7%. So kita letak 6% tu dah cantik lah tu. Okey tu. Tok, soalan ni keluar sikit tu, tapi saya tanya, adakah kalau GST ni dilaksanakan, apakah kesan dia kepada senario politik kat Malaysia ni tu? Senario politik? Yes tu. Dato' rasa rakyat akan sokong ke, atau rakyat akan marah macam dulu juga? Sama juga macam dulu? Okey, dia ada beberapa perkara. Sekarang dalam keadaan kita berhadapan dengan satu keadaan, kita akan dilanda kegawatan ekonomi. Disebabkan kelembapan ekonomi global, disebabkan COVID-19. COVID-19 ni menjejaskan banyak perkara. Bukan hanya yang terjejas ni, bukan hanya industri pelancongan. Tak betul tu. Sebenarnya yang terjejas banyak. Sekarang ni, macam sekarang, tidak dibenarkan buat perhimpunan, tidak dibenarkan buat sebarang bentuk pameran, event dan sebagainya. Maknanya mereka yang terlibat dengan event management hancur, mereka yang terlibat dengan pembekalan kemah-kemah hancur, mereka yang terlibat dengan pembekalan makanan, catering hancur, mereka yang terlibat dengan limousine service, taxi service, semua hancur lah. So
sebenarnya kita perlukan lebihan 30 bilion setahun. Sebab dengan lebihan 30 bilion setahun itu, kerajaan boleh tambah pendapatan dia, dan dengan penambahan pendapatan tu kerajaan boleh pulangkan balik pada rakyat dalam pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk. Kita boleh inject stimulus package. Contohnya macam masa Datuk Seri Najib ambil alih pucuk pimpinan negara dulu tahun 2008. Ketika itu kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Tetapi kenapa kita berjaya mengatasinya? Kerana di kala ekonomi gawat, kita tak boleh buat macam style dulu tahun 1998. Bila kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, kita simpan duit dekat bank, kita naikkan interest rate. Ini semua tindakan-tindakan yang tak berapa bijak. Tetapi apa yang kita patut buat untuk mengatasi masalah kegawatan ekonomi ni? Kita perlu galakkan rakyat spend duit. Kena buat rakyat belanja. Bila rakyat berbelanja, barulah pengusaha-pengusaha ni dia punya barang akan laku. Barulah semua ekonomi kita ni akan bergerak. Ada kecairan di pasaran, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. So kita perlukan dana ni. Kita perlukan dana ni. Dan GST adalah salah satu daripada kaedah kita untuk mendapat dana. It is just one of the way. Maknanya kita kena ada banyak cara untuk diversify our source of income. Selain daripada itu juga kita kena, itu sebablah saya rasa salah satu, walaupun saya sakit hati betul dengan apa ni Datuk Hisham ni, tapi kita kena terima hakikat. I think tindakan Tan Sri Muhyiddin meletak dia sebagai Menteri Luar ni dalam keadaan sekarang ni sangat bagus. Sebab dia ada kelebihan bab ni. Dia ada kelebihan untuk berunding dengan pihak Saudi. Berunding dengan pihak Saudi macam mana cara untuk membawa masuk pelaburan daripada luar dan sebagainya. Dia ada diplomatik punya kemampuan. Saya rasa orang yang macam dalam kerajaan hari ni yang ada kemampuan ni, dia KJ, dia orang ni ada keupayaan untuk menjalinkan hubungan diplomatik yang baik. Dan keadaan hari ini antara tugas yang berat untuk tarik balik pelabur-pelabur. Biasa menarik balik pelabur-pelabur ni kita perlukan kita punya Menteri Ekonomi ataupun kita perlukan kita punya Perdana Menteri sendiri yang buat kerja ni. Tetapi mungkin dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin pun tak berapa sihat. Saya rasa bila dia agihkan tugas ni pada Datuk Seri Hishamuddin, mungkin ini satu tindakan yang wajar lah. Cuma kalau kita nak harap daripada Saudi, mungkin tak berapa nak boleh dalam keadaan sekarang. Sebab Saudi sekarang pun memberikan pinjaman, dia bagi sedekah, dia bagi contribution pada negara-negara Islam. Malaysia pun dapat juga. Kita pun dapat juga daripada Saudi. Yang orang duk bising pasal 2.6 ni, sebenarnya 681 juta US dollar. Dia bagi sumbangan ni 115 bilion jumlah sumbangan yang diberikan oleh Saudi. Itu sepanjang tempoh 10 tahun, 2004 sampai 2014. Tapi bila harga minyak dunia jatuh 2016 macam tu, Saudi sampai terpaksa pinjam dengan Bank Dunia hanya 10 bilion. Saudi pula terpaksa pinjam. Dia pinjam. Dia pula terpaksa pinjam. Dia terpaksa pinjam. Daripada sebuah negara yang kaya raya, macam orang pergi masjid, dia kocek dia ambil duit RM115 masuk tabung masjid. Minggu depan dia pergi masjid, dia pinjam dengan Pak Imam RM10. Itu perumpamaan dia lah, perumpamaan dia. So bila Saudi hari ini mengatakan bahawa mereka bercadang nak menjual minyak pada harga $20 satu barrel, maknanya below
cost price. Ini bermakna Saudi juga saya rasa berhadapan dengan masalah kewangan jugalah, masalah kecairan duit, kan, dan mungkin tidak berapa berkemampuan untuk membantu Malaysia sangat. Jadi maknanya Datuk Hisham ni dia tidak boleh hanya tertumpu mengharapkan MBS untuk membantu dia, kan. Dia kena cari daripada tempat-tempat lain yang boleh membantu. Ya. Okey tu. Maknanya kalau ikut komen Datuk tu, maknanya kita memang tak boleh elak lah daripada GST ni tu, Tak boleh. Kita kena buat. It's now or never. Kena betulkan lah. Sekarang kena betulkan. Betul. Okey tu. Apa yang tak bagus pasal ni tu? SST tu. SST? Ya tu. SST banyak benda tak bagus. Macam saya cakap tadi lah. Selain daripada cukai berganda, cukai bertingkat, cukai bertindih, dia dah ada. Kita dah kena cukai jualan. Lepas tu kadang-kadang kita kena cukai servis. Contohnya kita pergi tukar tayar, kita beli tayar, kita dah kena cukai jualan, kan. Bila kita pasang tayar, kita pula kena. Itu salah satu contoh lah cukai. Macam kita makan KFC lah tu. Makan KFC 2 kali kena. Kenapa? Dia ada cukai jualan, ada servis tax lagi. Itu bukan. Itu jangan silap tu. Itu macam tu. Ini kena faham. Bila pergi KFC, dia akan tanya having here or take away, sir, kan? Okey. Kena faham. Kalau kita makan, nilai kita makan tu RM100. Kalau kita jawab having here, maka kita kena bayar RM110. Campur 10% service charge. Service charge tahu tak? Service charge ni maknanya you bayar untuk kerja servis dia. Cuci pinggan, lap meja dan sebagainya. Itu service charge. Jadi bila dia tanya having here or take away? Take away. Jawab mesti take away. Maknanya daripada dia bagi kita pinggan plastik, dia bagi kita pinggan kertas. Lepas tu bawa lah pergi duduk ke meja tu. Makan lah kat situ. Tak ada orang alaunya. Betul tak? Itu kena faham tu. Baru cukai tu kerajaan tak ambil. Itu ialah franchise service charge. Itu macam tips kepada pelayan-pelayan yang bekerja di KFC. Okey tu. Ini terima kasih banyak. Sebelum tadi kau cakap tu aku dah termis. Aku nak cakap benda lain tadi. Apa tu? Betul lah. Tadi aku terberhenti tadi. Yang mana? Tadi kau tanya apa tadi? Aku tengah cakap lain kau potong. Pasal apa yang tak bagus pasal SST tu? Okey, apa yang tak bagus pasal SST Selain daripada tu juga, SST ni menyebabkan peniaga-peniaga ni boleh larikan diri daripada bayar cukai. Dia boleh larikan diri daripada bayar cukai. Dia boleh under declare, kan. Dia punya pendapatan, dia punya sales 10 juta, dia declare 2 juta. Kita tak boleh trace di bawah SST. Dia boleh buat aktiviti pemindahan harga. Yang ni paling teruk sekali. Katalah kita buat handphone ni. Handphone ni. Harga dia RM1,000. Keluar daripada kilang, harga RM1,000. Tapi kalau dia keluar daripada kilang, dia terus jual kat pemborong. Dia kena bayar 10% cukai jualan. Dia kena bayar 10%? Dia kena bayar cukai jualan 10%. Maknanya, dia kena bayar RM100, 10%. Betul tak? Betul. Jadi, apa yang pengilang ni buat, daripada dia keluar kilang tu, dia tak terus jual pada pemborong. Dia suruh adik dia buka marketing arms. Macam syarikat Antu lah. Marketing arms. Adik dia, abang dia buka syarikat. So, sebelum dia jual pada pemborong sebenar, dia jual kepada adik dia. Barang dia tak hantar. Dia hanya buka delivery order dengan invoice. Dummy je tu. Dummy je. Tapi dia tak jual lah RM1,000. Dia jual RM200. So kalau 10%, berapa dia bayar cukai? RM20. RM20. Berapa kerajaan hilang? RM20. RM80. Sepatutnya kena bayar RM100. Tapi disebabkan dia buka delivery order dengan invoice, hanya RM200 harga satu handphone kepada adik dia. Lepas tu adik dia jual kepada pemborong sebenar RM1,000, kan? Maka dia hanya perlu bayar kepada custom 10% daripada RM200. So
So dia bayar RM20. So setiap satu handphone kerajaan kehilangan RM80. Mana ada kilang yang hanya jual satu biji handphone? Betul. Dia jual beribu-ribu handphone. Jadi beribu-ribu, berbilion ringgit kerajaan hilang daripada hasil pemindahan harga macam ni. Ni antara benda-benda yang negatif about sistem SST ni lah. Itu sebab bila kita cakap Lee Kuan Yew ni bahalul, dia marah. Kan? Tapi memang bodoh pun. Kan? Kalau dia cerdik, dia takkan buat SST balik semula. Sebab bila dia buat SST balik semula, dia hilang 30 bilion. Apa yang dia terpaksa buat? Yang ini yang menyebabkan kerajaan dia dibenci oleh rakyat. Nombor satu, dia kena hapuskan kaki tangan kontrak. Betul tak? Dia buang pekerja-pekerja kontrak, budak-budak baru kontrak. Ni semua pengundi muda yang undi Pakatan Harapan. Baru-baru undi Pakatan Harapan, kena buang kerja. Takkan kena maki. Betul tak? Okey. Itu secara pertama. Yang kedua, dia potong allowance cikgu-cikgu yang dulu boleh buat ada allowance claim perjalanan semua sekali kan, TNT kan. Dia potong semua. Kemudian dulu setiap tahun ada kenaikan gaji tahunan. Kadang-kadang zaman Datuk Seri Najib 2015 dua kali kenaikan. Kalau Tori menang tahun 2018 dua kali kenaikan. Tak ada dah. Benda-benda macam ini yang menyebabkan tak boleh buat. So, apa lagi yang hilang? Bila dia hilang pendapatan ni, walaupun dia punya bajet tu lebih tinggi daripada apa yang diminta zaman Barisan Nasional dulu, tapi apa yang dulu BN boleh bagi, contohnya macam bantuan BRIM, dulu kita boleh bagi pada 7.2 juta keluarga, dia potong. Dia potong. Dah tinggal 4 juta keluarga. 4 juta. Lepas tu turun lagi tinggal 2 juta. Kemudian bantuan awal persekolahan dia potong lagi, bantuan nelayan, bantuan pada petani, bantuan pada penoreh getah, semua habis dia potong. Sebab apa? Sebab satu keputusan bodoh daripada GST yang ada income cantik, pendapatan tetap, dia patah balik pergi SST. Itu sebab bila nak pinjam dengan Jepun tanya dia, you nak bayar pinjaman ni, you ada pendapatan tetap tak? Dia nak pinjam dengan Jepun dah lama dah laksana GST. Ni lah. Faham tak? Faham tu. Okey, apa soalan lagi? Untuk B40 tu. B40. Apa kelebihan kita boleh offer kepada golongan B40 ni bila kita laksana GST ni tu? Okey, bila laksana GST ni, pertama sekali saya rasa untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat, dia kena offer stimulus package ni jangan buat macam zaman Mahathir. Zaman Mahathir stimulus package rangsangan ekonomi dia bagi pada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh korporat, syarikat-syarikat besar, supaya syarikat besar ni boleh bayar gaji pekerja-pekerja bawah dia. Sebahagian kecil sampailah pada pekerja, tapi sebahagian besar dapat pada tokoh-tokoh ni. Dengan harapan syarikat ni nanti boleh bayar pula cukai pendapatan. Ini teori yang tak berapa bagus. Gunakan teori zaman Datuk Najib. Apa yang dia buat, dia terus bagi direct kepada rakyat. Macam BRIM. BRIM 2017, 2018 kita peruntukkan 6.8 bilion. 6.8 bilion takkan Tasimuddin tak boleh letak tepi dalam keadaan sekarang ni. At least dalam keadaan sekarang ni kita berhadapan dengan masalah orang, contohnya lah macam pekerja-pekerja Malindo. Dia orang akibat daripada COVID-19 ni ada yang tak dibenarkan pergi kerja, tapi gaji dia orang tak dapat penuh, dipotong 50%. Mereka yang kadang-kadang bangunan dia tu adalah 1-2 orang yang affected, tapi satu bangunan tutup. Betul. So orang yang meniaga, kedai shop lot dia ada dalam bangunan tu dan sebagainya. So semua orang ni affected. So the best solution sekarang ni, kalau nak buat package rangsangan ekonomi, bantu yang the B40 dulu.
Dan cara yang terbaik sekali, kembalikan balik yang BRIM dulu yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Najib. Yang ni sangat penting. Dan yang kedua, tak lama lagi kita berhadapan dengan Hari Raya Aidilfitri, kan? Ini juga kita kena ambil kira, kan, persiapan Hari Raya ni, kan? Dalam keadaan kita menyangkakan macam sekarang pun makin lama makin banyak jumlah mereka-mereka yang didapati di kuarantin. Jadi menjelang lagi 2-3 bulan sudah pasti makin besar jumlah dia. So kalau tak betul-betul diurus dengan baik, walaupun kita bagi arahan supaya semua program dihentikan, program-program pemotoran semua diarahkan supaya stop semua, tapi tak semua orang akan ikut. So maknanya penularan ni, suka tak suka, dia akan berlaku. Cuma kita mengharapkan vaksin ni lah, vaksin ni akan segera dapat dikenal pasti. Saya dengar cerita ada daripada Palestin dah dapat kenal pasti vaksin ni. Tapi yalah, kita baca ni tak tahu benda ni betul tak betul, saya pun ada sahabat yang dia dapat menggunakan vaksin yang boleh bantu pesakit daripada masalah denggi dengan masalah H1N1. Dia pernah bantu pesakit ni. Tapi tak tahu vaksin ni boleh tak digunakan untuk virus corona ni, kan? Mungkin kita boleh bertanya dengan Dr. Adham, kalau kita boleh dapat contohnya lah, boleh dapat pesakit coronavirus ni, kita cuba vaksin ni boleh ke tak boleh. Tapi kita kena buat sesuatu, maknanya dalam keadaan kita nak berhadapan dengan tempo-tempo getir ni, memang kena fikirkanlah macam mana cara-cara yang boleh kita buat untuk ringankan beban rakyat. Apa yang Kementerian Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri buat hari ni, dia bawa balik kawan-kawan kita yang terkandas dekat Itali. Alhamdulillah, benda yang sangat baik. Kita tengok dia coronavirus ni, tempat-tempat yang sejuk ni dia akan cepat merebak. Ini satu kelebihan kat Malaysia ni. Malaysia ni ada lebih kurang dalam 20 lebih orang yang kena coronavirus ni dah pulih sepenuhnya. Dia makan kangkung dengan ada air ni, saya terlupa tadi. Dia dan disebabkan diorang ni tiap-tiap pagi diorang ni ada jemur apa semua, kan. So cuaca kita sebenarnya banyak memain peranan untuk menyekat daripada coronavirus ni daripada terus merebak. Tapi still nak kena berhati-hati. Okey, Tok. Ada lagi? Ada soalan-soalan yang daripada ni, daripada penonton. Cuba tengok dekat kau punya ni. Okey, ada sahabat-sahabat bertanya. Ramai ni. Ada lebih kurang dalam 20 lebih orang yang kena corona. Ambil ibu kunyit, blender dengan susu lembu atau susu kambing segar dan minum. Ni mungkin ada dia. Ada juga yang kata apa dia panggil? Minum rasam. Rasam. Orang India dia suka ni. Minum rasam. Itu juga antara benda yang ni. Ada juga yang kata ambil 7 ulas bawang putih, lepas tu direbus, air tu diminum, itu juga bagus. Tapi nak beritahu coronavirus ni, kita kena banyak minum air, sebab dia apa ni? Dia jangan dikering, jangan dikering, dia kena banyak minum air. Okey, ada yang tanya helmet. Itu helmet peninggalan lama, tinggal helmet je. Itu Azli bagi. Saya punya pegawai khas dulu bagi. Motor dah tak ada, tinggal kapcai je kat bawah tu, simpan nombor lama. Okey,
Ada lagi soalan-soalan yang ni. Saya cadang GST 2%. Tak boleh bang. 2% tak boleh. Kalau GST 2% memang jahanam. Okey. Cuaca kita panas tapi high humidity. Ya, mungkin virus hidup lama dalam humid. Okey. Ada banyak yang cakap 3% lah. Kenapa KFC zaman GST lagi murah daripada zaman SST? GST snack plate RM12.50. Jadi kita harapkan bila laksana GST nanti banyak yang akan lebih murah, insya-Allah. Tetapi penguatkuasaan ini antara benda yang paling sukar dilaksanakan ialah memastikan penguatkuasaan dapat dilakukan oleh pihak KPD&KK dengan sehabis baik, dan juga pihak custom. Banyak yang bagi formula-formula. Jadi saya rasa kalau tak ada 2,000 bring, bangang nak 1,000. Okey. Ni kalau dengar cadangan dia orang ni macam-macam. Jadi saya ucap jutaan terima kasih. InsyaAllah daripada masa ke semasa kalau ada isu-isu hangat, kita akan ke udara lagi. Kalau ada apa-apa isu yang nak saya ulas, bolehlah hubungi direct kepada saya di talian 012-332-0000. Boleh bagi cadangan-cadangan anda, apa yang patut saya ulas daripada masa ke semasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.